Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning everyone. The lovely teachers and parents, my name is Hadi Nazri from Genius Outlet Branding and Marketing. It is my pleasure to welcome you here this morning and I hope all of you have enjoyed your breakfast. Before that, I would like to thank you for joining us today for our 2021 Malaysia Storytelling Festival and the first session, which is the wonders of multi-sensory storytelling. So basically, we will have two sessions for today. The first session is with our beloved Dr. Kusuhaila, and the second session later at 11:30 with Omar and Hana. And before I pass the floor to Dr. Kusuhaila, it is now my pleasure to introduce our guest speaker. Okay, everyone. Dr. Kusuhaila Kujohari is a senior lecturer and the coordinator of the Guidance and Counselling Module Faculty of Education, UKM, University Kebangsaan Malaysia. She has now served for 13 years with UKM. Her highest educational background is in the study of Doctor of Philosophy at the University of Wyoming, United States of America. Originally from Perlis and now living in Nilai Impian Negeri Sembilan, she is married and has 5 children. Her areas of expertise are play therapy and centre therapy in child and family counselling. She is also the founder of the Children and Family Centre in Bandar Puteri Bangi, which serve as counsellor for the community and coaches for the workshops conducted. Dear teachers and parents, if you have any question during the session, you can write it on the chat box, and we will read it in the question and answer session later on. Okay, teachers and parents, please join us in welcoming Dr. Kusaila Kujohari to begin her session. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much for the moderator, Tuan Hadi Nazri. Hi everyone, parents, teachers, and also all the children. Hi, can you say hi? Hi, you look lovely, adorable. I'm so glad. I'm so glad to have you all today this morning. This is this can be a memorable Saturday morning, right? So everybody's ready? Ready. Okay, good. So, what will be my names? Who's remember my name? Of course, for the kids, not for the adults. Who's remember my name? Great. That's so lovely. Okay, normally kids and others people call me Dr. Ku, so that's the shorter one. Okay, Dr. Ku, and I welcome to all of you to join me for this session. And you have very lovely background as well. And then because of that, I use the background for my slide presentations. Let's see. Allow me to share. So how are you today? Everyone doing good? Right. So I'm using the background provided by the organizer as my slide PowerPoint presentations background as well. Okay, the topic for today, I noticed that we have variations of audience. We have teachers, parents, and also kids. So I'm not sure to who that I need to really focusing on, but I believe that I will focus more to teachers and parents. Or I notice as well we have like counselors and other therapists joining us. So I will focusing more for the adults audience, but for the kids, I think they have like the slot for them later on.
and then they still can listen to it, but I really hope that adults audience will focus more for this session, because this is kind of lecture and a lot of information or knowledge given at the beginning, and then later on we're going to have like a bit role play that we can apply directly the multisensory storytelling for the sessions. Okay, first of all, I would like to introduce what is multisensory storytelling. Right? It's just a simple narrative using the mixture of text sometimes, and also complement by other sensory experience. So sensory experience, I will discuss about it later. And then multisensory storytelling also incorporate all with the sense where appropriate touch, smell, sound, taste, and visual. So how many sensories that we have? 5, right? 5. Touch, smell, sound, taste, and visual. So of course, this approach, the multi-sensory storytelling, will give us like opportunity to create attachment to each other. Whether you have the attachment with the storyteller, or you have the attachment with the teller, the storyteller, and also the listener, regardless who's your audience. And you have also attachment with the material that you use. If you use puppet, you're going to have the attachment with the puppet. If you use toys, you're going to have the attachment with the toys. If you have the books, if you're using books, you're going to have the attachment with the books, also with the symbol in the books. Okay, I'm going to go in quite a bit fast about this couple slide, and I would like to focus more at the end of the process. So we have sensory, 5 of them, right? So 5 of the sensory we connect to brain. Okay. The sensory will be stimulate, then is connect direct to the brain. In other words, when you use the sensory, it will make your brain become better, be more powerful, be more excellent. So if you're not using your sensory, you will get a bit struggle in terms of fine motor and also gross motor. Anak-anak boleh faham ke Dr. ku cakap dalam bahasa Inggeris? Or you prefer me to speak in Malay? Tak boleh faham bahasa Inggeris? Okeylah, nanti ku cakap dalam bahasa Melayu. Better. Bahasa Melayu better? Better, okay. Berapa sensori yang kita ada? 5 kan? 5 sensori. Saya rasa tak ada international audience kan? So we better have bahasa Melayu lah. Okay, touch, sentuhan. Smell, kita hidu. Eyesight, kita lihat. Hearing, kita mendengar. And then mulut kita untuk merasa. Okay, mulut kita untuk merasa. Kalau kita jarang main, ataupun tangan kita jarang bersentuhan dengan apa-apa, kesian dekat otak kita sebab otak kita tak dapat makanan. Okay? Otak kita makanannya adalah sensory. Okay? Sensory yang akan datang, yang akan stimulate menjadikan otak kita semakin berfungsi dengan baik. Semakin menjadi hebat. Otak kita menjadi semakin hebat. Sebab itulah kalau kanak-kanak ada family yang kanak-kanak ibu bapanya ada OCD, obsessive compulsory disorder, yang tak boleh tengok anak main kotor, yang tak boleh tengok anak main benda tanah ke ataupun buat sepah. Sebenarnya kesan kepada kanak-kanak adalah dia akan lack of fungsi gross motor dan juga fine motor. Kadang-kadang susah dia tak pandai pegang pensel, dia tak pandai grab toys, dia tak pandai pegang barang, dia jalan jinjit-jinjit because of sensory tidak dirangsang dengan sepenuhnya. Because tak digunakan. Bila dia tak digunakan, dia akan jadi oversensitive. Ini selalu berlaku kepada kanak-kanak yang dalam kategori autism.
Contoh kanak-kanak kategori autism, some of the kanak-kanak autism ini dia akan ada lack of sensory punya ni. Kalau dia pegang sesuatu dia akan jadi macam oversensitive. Ataupun dia tak boleh touch. Okey. Saya banyak juga berhadapan dengan kanak-kanak yang dia terlalu banyak main gadget, terlalu banyak attach dengan gadget, dengan handphone. Apa yang berlaku adalah otak kita tak dapat makanan. Jadi dia akan kurus. Otak kita tak sihat, otak kita tak berfungsi jadi lebih hebat. Sebab tu kadang-kala gunakan, banyakkan bermain yang bukan gadget. Bermain mainan, bermain dekat luar, gunakan kesemua diri kita. Ada bau, ada melihat, ada hearing. Gunakan kesemuanya barulah menjadikan kita punya brain kita, sebab setiap yang kita gunakan diri itu dia akan merangsang pergi terus kepada otak kita. Setakat sekarang faham tak? Saya lebih suka audiens kecil-kecil saya ni. Seronok sebenarnya ajar kanak-kanak kecil ni. Okay. Yang mana ibu bapa, guru-guru pun mungkin boleh jadi, boleh layan your inner child. Main bola? Siapa nak main bola? Okay, good. You using your sensory. Bila main bola, kita mendengar macam mana bola disepak. Bila main bola, kita menyentuh bola dan kita menggunakan motor kita dengan baik. Okay. Okay, benefit lain antara kebaikan-kebaikan kita menggunakan atau melakukan sesuatu perkara itu dengan involve semaksimum mungkin sensory. Yang pertama adalah apa yang kita rasa. Ketika kita bermain sebenarnya kita sedang expresskan feeling kita, perasaan kita. Okay, ketika kita bermain selalunya kita akan rasa apa? Happy kan? Bermain buat kita happy. Tapi ada juga kanak-kanak yang mula-mula dia rasa sedih. Contohnya dia baru je lepas kena marah. Sebab dia telah tumpahkan banyak makanan dekat lantai. Siapa pernah kena marah? Angkat tangan. Siapa pernah kena marah? Okey, tu macam mak pun angkat tangan sekali kan. Okey, bila lepas kita kena marah, kita akan rasa sedih. Semacam mana kita nak hilangkan rasa sedih untuk kanak-kanak? Bermain Kena bermain. Sebab ketika bermain, seseorang kanak-kanak itu dia berupaya ekspreskan rasa sedih dia tadi. Okay? Dia healing. Dia sembuh daripada rasa sedih. So bayangkan kanak-kanak tadi yang lepas dimarah, ibu bapa dia kata apa? Pergi naik dalam bilik. Tidur. Contoh ada tak parent yang buat macam tu? Saya harap tak ada. Lepas tu apa jadi kepada kanak-kanak itu? Dia akan keep inside. Feeling sedih itu, dia masukkan dalam hati. Nanti dia tak pandai nak gembira sebab yang sedih tu masih ada di dalam diri dia. Okay, dia tak pandai lah nak gembira. Dia akan jadi macam tak nak gembira. Kalau dia cuba nak gembira pun nanti dia akan jadi buat tantrum sikit. Dia buat perangai lain pula. Dia akan mencari lepas satu dia satu-satu. Sebab tu parents selalu cakap apa? Tadi baru buat hal ini, lepas tu buat hal lain pula. Sebenarnya dia bukan buat hal. Dia sedang berusaha untuk mengekspreskan feeling yang tak best tadi tu. Emosi yang tak best tadi tu. Mungkin sedih, mungkin marah, mungkin rasa kecil hati, mungkin rasa macam terpinggir. All the feeling. Banyak feeling-feeling yang tak best kan? So, suruhlah anak bermain setiap hari supaya dia boleh express. Right? Kemudian, what they think, apa yang difikirkan, what they do, apa yang dia lakukan, and then what they go through, experience, pengalaman kanak-kanak tersebut. So, ibu bapa selain daripada menyuruh anak-anak pergi bermain, sebab dalam bermain dia akan bercerita juga. Dia ada story-story dia ketika dia bermain. Alangkah bagusnya kalau parents gunakan sedikit kesempatan atau teacher kat sekolah gunakan kesempatan untuk bermain bersama. And then satu modaliti yang boleh digunakan adalah storytelling. It is very powerful menggunakan storytelling ni. Nanti kita akan go through lagi. Okay. Sini saya letakkan EQ versus IQ.
right brain versus left brain. Ini bermaksud EQ adalah emotional quotient, mana melibatkan kecerdasan emosi lah yang cerdasnya, versus dengan intellectual quotient, maksudnya lebih kepada kecerdasan intelektual. Okay, right brain akan fokus banyak kepada EQ, emosi. Left brain akan fokus kepada IQ, which is intellectual. Apa yang belajar dekat sekolah sekarang, silibus banyak fokus kepada otak kiri. Okay, banyak fokus kepada otak kiri. Dan otak kiri ni bersifat short term. Short term, bersifat dia short term. Otak kanan yang bersifat long term memory dia. So, kalau saya suruh parents dan guru sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, audience semua, kalau saya bagi satu gambaran, seorang kanak-kanak ataupun individu ni banyak bermain, banyak melukis, banyak ada attachment dengan orang lain dalam attachment yang sangat bagus, yang positif, berbanding dengan seorang lagi individu yang banyak kena buat kerja, latih tubi, banyak buat latihan, banyak activate dia punya left brain ni, brain mana yang akan jadi lebih cantik? Cantik maksudnya brain function, pembesaran dia, perkembangan dia, kemajuan dia. Right brain. Yes, right brain. Walaupun dia tak berapa pandai lagi yang ni in term of IQ, tetapi dia akan lebih resilient. Dia akan lebih resilient, daya tahan dia akan lebih, creativity dia akan lebih. Sebab kreatif ni di sebelah right brain. So it's very important actually we focusing more on EQ instead of IQ. Especially di awal-awal pembesaran kanak-kanak. The first 7 years, kemudian the second 7 years itu barulah kita start activate IQ dia tu lebih sikit. Tapi tak adalah tak boleh belajar. Belajar tu boleh, tapi pembelajaran itu lebih kepada lebih kreatif supaya kita boleh stimulate the right brain more. Alright? Sebab kanak-kanak ni left brain, logik akal belum ada. Frontal brain pun belum lagi sepenuhnya ada. They are developing. Tapi right brain memang dah ada daripada alam rahim. Keluar je, the function dia dah sebab kanak-kanak dah ada emosi, bayi keluar pun dah nangis, maksudnya dia dah ada emosi kat situ. Dan fungsi dia pun macam otak kanan ni dan juga bahagian belakang brain kita, fungsi dia more to gross motor, fine motor. Dia akan busy kat situ lah. Jadi tak adalah saya kata saya nak menghalang 3 tahun dah kena start membaca. Dia boleh start membaca tapi don't push more on IQ. Kalau kita menggunakan kaedah yang tepat, saya rasa boleh. The way we do it lah. Okay, dan jangan rasa risau kalau 5 tahun, 6 tahun tak boleh baca lagi. They will get there. Tapi kita boleh terus beri dia latihan dan juga galakan dan juga cara yang lebih kreatif. Okay. Kalau kita nak tengok multisensory ni, saya nak tengok dalam dua sudut. Yang pertama adalah melalui pendidikan, macam mana nak menggunakan storytelling, macam mana nak menggunakan multisensory approach ini dalam education dan juga dalam psikoterapi ataupun lebih kepada psikologi. Okay, sebab saya seorang counselor, so saya akan banyak fokus nanti kepada how we going to apply multisensory punya storytelling ini dalam konteks psikologi, iaitu fokus more on EQ. Okay. Yang pertama, kalau tentang pendidikan, sebenarnya cara kita memberi information, memberi maklumat, mendidik, mengajar seseorang itu, jika engage dengan lebih daripada satu sensory, dia akan jadi lebih berkesan, lebih mudah difahami. Okay, sebab kita tahu kan cara gaya belajar ada 3. Visual, melihat. Kedua, ordinary, iaitu mendengar. Yang ketiga adalah kinestetik, melakukan, doing. Okay, macam kanak-kanak hari ni kan, parents, ibu bapa, audience semua. Kalau hari ni saya tak ada slide, saya tutup slide saya macam ni. Tapi tak nampak saya kan.
Tak nampak saya. Saya tak naklah tutup slide, lagi susah balik nak buka. Katalah tak ada slide. Agaknya struggle tak nak faham apa yang saya cuba sampaikan. Sebab apa? Sebab hanya menggunakan satu sahaja sensori, iaitu auditory. Itu mendengar. Jadi susahlah untuk kanak-kanak nak faham, apatah lagi kanak-kanak kan. Orang dewasa pun kadang-kadang dia kena fokus, dengar betul, penat sikit lah. Struggle sikit untuk faham. Contohnya pula, saya tak bercakap. Tadi tak dengar saya kan? Rasanya boleh faham ke apa yang ada yang saya cuba sampaikan? Tak faham juga sebab kita hanya visual saja, nampak saya punya pergerakan tapi tak dapat mendengar. Okey? So hari ni kita ada kinestetik. Ada bawa barang tak? Ada ready tak dengan bahan-bahan yang diperlukan? Ada apa? Ada apa? Okey, ada pensel, color pencil, ada paper. Tengok, lagi ada apa? Ada mainan tak? Ada mainan. So bila kita nak melakukan, itulah dia kinestetik. Okey, kinestetik ni bila kita melakukan. Kita ada Uncle Jojo pun mesti ada mainan kan? Okey. Sesama juga sebenarnya ketika storytelling, ketika ada elemen bermain itu sebenarnya semua orang sedang belajar. So dia bukan sia-sia bukan sia-sia. Mana ibu bapa yang selalu buat storytelling kepada anak, bedtime story, bedtime story. Ada tak teacher, parents atau audience yang ada anak ataupun ada anak buah? Biasa tak baca buku kan untuk anak sebelum tidur? Adik tu dia dah geling. Maksudnya parent dia tak pernah. Mama baca tak? Baca. Ada yang baca. Okey, macam mana gaya ibu bapa baca buku cerita? Siapa tidur? Siapa tidur dulu? Sampai tidur tu. Okey, right. Seronok tak bila ibu bapa bacakan buku cerita? Seronok. Apa lagi yang ibu bapa buat ketika baca buku cerita tu? Tunjuk gambar. Suara ibu bapa berubah tak kalau tiba-tiba dia jadi suara dia banyak ke suara dia satu je? Mama naik turun kan suara mama bercerita. Ada tak ketika dia bercerita tentang harimau, suara dia menjadi seperti harimau? Ada tak macam tu? Ada. So you already storyteller, parents. You already using the storytelling apabila melakukan pendekatan-pendekatan bermain dengan anak-anak. Okay, actually ketika kita melakukan storytelling, dia ada 3 jenis. Okay, dia ada 3 jenis. Yang pertama adalah personal storytelling. Ada expression dekat situ, ada psikologi perspektif. Okay, selalunya yang personal ini dia tidak merujuk kepada mana-mana buku sangat. Dia merujuk kepada cerita yang real, sama ada tentang orang yang bercerita itu ataupun tentang orang yang mendengar. Lebih kepada menggunakan contoh yang saya biasa buat dengan anak saya. Hari tu anak saya dia tak boleh kontrol marah. So malamnya bila saya buat storytelling, saya akan create satu cerita tentang seorang kanak-kanak yang tidak berjaya mengontrol marah dia, mengawal marah dia. Tapi kita gunakan nama dia nama lain. Tiba-tiba anak kita kata, macam kenal je siapa dalam cerita mama tu. Maksudnya itu menggunakan personal storytelling. Kita cuba nak kaitkan the real life kehidupan kita ataupun dalam kelas tu kalau teacher nak buat sesuatu pun kan,
Tiba-tiba ada seorang kanak-kanak ni, katalah nama dia Ali kan. Ali ni dia dah pukul kawan dia. And then during the storytelling, you boleh ambil tajuk itu untuk nak memberikan satu expression ataupun membantu dari sudut psikologi kepada semua orang. Orang yang dipukul dan orang yang memukul tadi, dan peranan guru macam mana nak membantu pergaduhan kecil yang berlaku dekat sekolah. Okay, boleh faham yang pertama. Yang kedua adalah creative storytelling. Creative storytelling ni lebih kepada kita nak develop imajinasi dan juga sense of belonging. Yang ni kita selalunya kita boleh gunakan buku cerita. Buku cerita pun pilihlah buku cerita yang membolehkan audience kita, audience storyteller itu memanjangkan imajinasi dia. Berimajinasi lagi, macam berfikiran lebih daripada apa yang kita cuba nak sampaikan. So kat sini dia akan rasa macam tidak ada limit untuk dia terus membayangkan sesuatu. Boleh juga menggunakan alat mainan, tak semestinya buku. Boleh juga menggunakan kertas lukisan, okey, color bersama. Boleh juga menggunakan pasir dalam sentri. So banyak metod sebenarnya yang boleh digunakan. Kalau kadang-kadang buku ni struggle-nya adalah kalau audience kita ramai. Kan, audience kita ramai, kita kena ada buku yang besar lah untuk memastikan yang everybody nampak. Ataupun kita menggunakan apa? Kita menggunakan LCD ke yang dipancarkan dekat dinding ke kalau kat sekolah. Kalau anak ibu bapa yang ada anak ramai ke, boleh juga menggunakan LCD. Okey. Yang ketiga adalah performance telling. Performance telling ini lebih kepada tujuan dia untuk membina confident. Confident ataupun sesuatu yang kita rasa macam kita nak increase kepada kanak-kanak tersebut. Ataupun kepada kalau kaunselor, kepada klien kita. Contohnya macam mana nak menjadikan dia seorang yang tidak pemalu, berani bercakap di hadapan. Kan? So kita berceritalah tentang ada satu cerita, story kita yang berkaitan dengan itu. Yang membolehkan dia dapat that message. Terutamanya performance telling ni selalunya dekat sekolah lah selalu digunakan. Dekat kindergarten selalu digunakan. Ibu bapa pun boleh juga, tapi ibu bapa banyak kepada nombor 1 tadi bagus juga sebab ibu bapa kalau guna yang itu sebenarnya combine dengan nombor 2 dia akan lebih ada attachment yang lebih direct berbanding dengan kita nak anak kita perform better. Biar guru lah yang ambil tanggungjawab banyak sikit tentang performance telling. Setakat sekarang faham tak? Boleh faham Kita nak pergi cepat sebab kita nak praktis kejap lagi. Okey, sebagai seorang kaunselor, sebab saya kaunselor, saya banyak kaunselor kanak-kanak dan saya selalu gunakan mutual storytelling. Teknik ini dipanggil mutual storytelling. Dia berasal daripada play therapy punya approach yang dah lama sebenarnya diperkenalkan, back to 1913 lagi, dah lama diperkenalkan dekat luar negara. Tapi dekat Malaysia mungkin dah ada yang dah guna tapi tak notice itu adalah mutual storytelling. Saya rasa banyak parent dan guru kat luar Tak ada suara. line saya okey ke? Ke saya disconnect? Saya disconnect ke? Okey. Tadi. Okey. Disconnect. Okey. Sekejap ke lama tadi? Sekejap. Sekejap. Saya tunggu sekejap. Okey dah line saya. Ya, okey. Alright, okey. Tadi tak lama sangat kan? Sekejap je kan? Yes, yes. Weekend ni kan traffic wifi kita jam sikit. Okay.
Saya nak parents, teachers and anyone here pay attention kepada teknik ni sebab sekejap lagi kita akan guna teknik ni dengan kita dengan storyteller kita lah, kita akan gunakan dia adalah satu proses yang terapeutik, perhubungan yang terapeutik yang mana ketika kita dalam proses mutual storytelling ini dia akan wujud macam ada attachment lah, wujud kasih sayang, wujud rasa selamat, wujud rasa macam menyenangi dan disenangi Okey. Tapi kita juga kena faham background orang yang kita bersama tu. Storyteller kita lah. Dalam cerita ini sebenarnya anak-anak boleh jadi storyteller. Anak-anak yang jadi storyteller bukan parent je all the time ataupun cikgu all the time yang jadi storyteller. We can do both actually. Proses dia mesti ada tell and retell. Ada seorang yang bercerita, akan ada seorang yang akan cerita balik. Sebab tu kalau storytelling yang biasa, yang tak ada perkataan mutual, seorang je storyteller dia. Kan? Sama ada parents ataupun teachers ataupun counselor atau others therapy yang akan menjadi storyteller. Tapi dalam mutual storytelling, dua-dua ataupun dua-dua pihak tadi akan bercerita. Seorang akan tell dan seorang lagi akan retell. Yang retell itu adalah orang yang lebih dewasa. Yang peranan je lebih. So yang tell itu adalah kanak-kanak. Okey. Bila kita nak minta kanak-kanak kita bercerita, kita boleh gunakan dua approach. Sama ada structured atau unstructured. Sama ada spesifik cerita ataupun bebas apa yang dia nak cerita. Contohnya hari ni anak balik sekolah ataupun seminggu ni anak pergi sekolah dah kan. Kemudian kan kita baru je balik sekolah dengan rasa selamat, dah jumpa kawan-kawan. Mungkin dekat weekend ni apa yang kita nak buat, kita nak suruh anak kita cerita tentang macam mana dah pergi sekolah seminggu. Minggu depan pun ada sekolah yang buka kan, yang darjah 1, yang darjah 2, especially yang darjah 1 tu sekejap sangat pergi sekolah gitu. Yang darjah 2 pun sama, dah nak masuk darjah 3 tapi dalam classroom baru berapa hari kan. So dia mesti akan ada cerita dia. Ataupun kalau kita nampak anak kita hari ni pergi main dekat padang, balik bunyuk ataupun balik marah, balik. And then kita boleh malam ni kita boleh buat sebelum tidur ke, sama ada kita nak gunakan material lain ataupun tak ada material lain kita boleh buat. Itu kalau kita nak guna unstructured, apa sahaja. Kalau structured pula, contoh dah balik kampung. Balik kampung, kemudian kita nampak ada sesuatu berlaku ketika masa dekat kampung. And then masa dalam kereta, kita nak suruh anak kita cerita tentang macam mana tadi balik kampung. Macam mana berkawan bermain dekat kampung. Kita dah ada spesifik topik. Kita panggil dia structured. Yang unstructured tadi tu bebas. Kanak-kanak boleh cerita apa sahaja. Dimension mana pun dalam hidup dia. Dia nak cerita back tu 3-4 tahun lepas pun boleh. It depends pada dia. Okay. Tapi kalau structured ni kita yang bagi tajuk. Bila dia bercerita, kita boleh decide ketika ini kita nak guna materials ataupun tidak. Kita nak guna hanya verbal, bercerita sahaja, ataupun kita nak guna kertas lukisan dan colour, atau kita nak gunakan mainan, atau kita nak guna puppet, atau kita nak gunakan sand, ataupun others lah. Mana-mana lagi material lain yang boleh digunakan. Selalu parents ni, cikgu-cikgu selalu je suruh anak-anak bercerita kan. Selalu je. Hari ni macam mana pergi sekolah? Tadi pergi dengan baba speak mat beli apa? Banyak soalan-soalan yang sebenarnya anak kita cerita. Itu sebenarnya dah ada story. Dia sedang telling us a story. Jadi kita manfaatkan skill ni supaya dia jadi lebih terapeutik. Dia lebih bermakna untuk dia punya psikologi. Now, retell. Bila kita dah dengar cerita dia sampai habis, kita akan cerita balik dekat dia cerita dia tadi. Okey, tapi cerita kita yang kita retell ini mesti ditokok tambah. Mesti jadi lagi dramatik. Mesti akan ada watak-watak yang kita highlight. Okey? Dan dia mesti ada awal, tengah, akhir.
Kalau tadi yang bercerita, story tadi tak ada akhir, kita kena jadikan dia ada akhir. Mesti kena ada ending. Alright? Kita yang buat. The retailer, the retailer. Kemudian pay attention kepada karakter dan juga perlakuan dalam cerita dia yang tadi. Kemudian highlightkan kekuatan. Kalau tak jumpa pun, cuba carikan apa kekuatan watak di dalam cerita dia. Kemudian try lah untuk tanamkan ada moral dan juga positive value. Okay, positive value. Rasa boleh tangkap tak kat sini? Dahsyat ni ibu bapa dan parents kita yang ada kat sini semua dahsyat. Macam boleh faham. Okay, now kita nak try. Kita ada 15 minit, kita nak try. Boleh gunakan, kalau lukisan pun tak apa. Dia lukis, lepas dia lukis suruh dia cerita. Dia sambil dia lukis pun kadang-kadang anak-anak kita boleh cerita. Dan lepas tu kita akan jadi retailer. Okay. Kita nak buat dalam saya nak seorang yang tak ada masalah lain, maybe dengan anak kat rumah ke. Any parents nak try? Arisha dia dah angkat tangan. Saya tak tahu Arisha tu nama anak ke nama parents. Tapi dia angkat tangan awal lagi. Oh, Arisha tu nama dia. Arisha willing? Parents willing tak? Ataupun nak buat dengan saya? Kita buat sama-sama. Okay. Sama-sama saya stop slide sekejap. Sorry pasal apa? Okay, kita dengar macam mana Arisa punya story and then the mummy akan, mummy ke kakak tu? Muda sangat. Kakak ke mummy? Ibu dia. Okay, ibu. Ibu akan jadi retailer. Okay. Cuma saya tak pasti Arisa sekarang dia melukis ataupun dia nak bercerita atau dia nak bermain. Sebab tadi ada bagi option apa kalau dia nak melukis pun boleh kan. So dia more pada melukis kalau nak bercerita. Alright, boleh. Suka lukis. Macam lukis. Okay. Macam lukis lah. Okay, cerita. Okay, Arisa, now Arisa akan bercerita kepada ibu dan semua orang dekat sini, okay? Aisyah, boleh? Ya, ada sebab dia spot dia tadi. Cepatlah. Okay. Sekejaplah. Everyone is waiting for you. Kalau boleh kamera tu nampakkan sikit apa yang dia buat. Okay, kejap. Oh, sorry. Ibu. I terlanggar tangan dia. Okay. Habis. Alright. Nampak kot. Okay, sekejap. Maybe like this. Okay, dah tu. Okay dah. Lukis apa? Lukis ibu lah. Oh, lukis eye. Okay. Lagi? Ibu pakai topi. Ibu pakai topi. Betul. Lagi? Kita buat apa tadi? Kita main apa? Okay. Parents try avoid questions. Oh, okay. Nanti saya cerita kenapa jangan bertanya sebab dah jelas tadi dia tak jawab. Cuba tengok apa yang saya buat dengan Arisa Okay. So Arisa ada letak dia dekat, ada nampak macam ada satu yang besar, lepas tu ada kat bawah. Ni ada lagi dekat bawah situ. Okay, ada banyak. Vanessa Prape. Vanessa Prape. Pandai. Atau lompat-lompat. Oh, lompat. Okay. Lepas tu Arisa serak. Oh, Arisa surah. Okay. Arisa dah ready ke nak share dengan ibu apa yang Arisa lukis? Ready tak nak cerita? Iyalah. Boleh? Boleh. Okay. 1, 2, 3. Jadi ibu gunting propenya. So saya lompat sampai saya menang.
Okey. Dah habis dah cerita? Itu saja. Okey. Ibu retell ibu. Now guna skill tadi. Kita balik. So pagi tadi kita ada apa? Sport day. Lepas tu kita buat aktiviti sama-sama. Not yet. Kita main footprint ni kan. Lepas tu dekat luar rumah. Lagi kita ingat. Apa lagi kita main ya? Main yang bol tu yang Bowling. Bowling pin. Bola kat tangga. Ibu marah. Sebab dia punya ball kena rumah orang. Okey, lepas tu kita ada main apa lagi? Lepas tu ibu ambil bol tu naik atas. Naik atas. Siang ibu. Oh, itulah sebab itu tak sihat kan. Lepas tu kita ingat lagi, kita rasa kita ada main macam pakai yang stick tu apa? Yang letak tu golf tu kan? Where you going? Arisha? Sini saja. Kita main apa lagi ya? Bol stick tu. Golf. Golf stick. Lepas tu? Alright. Ada bol tu. Lepas tu asyik macam tu. Okey. Storytelling ni ibu yang kena banyak cerita. Oh. Macam cerita buku cerita tapi based on lukisan dia. Okey. Cuba try highlightkan kekuatan, support dari sudut inject, kita nak instill kepada dia, nak tanamkan ada moral value, highlightkan tentang feeling. Cuba try ibu. Pensel pula kejap ni. Nanti kita cari pensel. Insya boleh. Sebab kita ceritakan dululah. Ya. Boleh. Good girl. Okay. Tadi kita pagi kita lepas main tu semua, teacher ada buat exercise semua tu untuk apa? Untuk kita sihat, biar berpeluh-peluh. Kena exercise setiap hari. Kan? Siapa? So Arisa, kalau saya boleh tambah sikit lagi bagi nampak dengan lebih jelas. So Arisa, hari ni Arisa sangat happy sebab Arisa dengan Mama Arisa pergi buat satu aktiviti kan. Boleh lompat-lompat. Kemudian walaupun ada macam terjatuh-jatuh, walaupun ada ibu marah, tapi lepas tu ibu dah happy. Arisa pun happy. Rasa macam seronok sangat. Kemudian at the end, hari ni Arisa rasa hari yang paling best dan Arisa nak macam esok pun nak ada lagi hari yang gembira dengan ibu. Supaya ibu happy, Arisa happy. Sebab Arisa akan happy supaya ibu pun happy. Ibu happy untuk Arisa rasa happy. Jadi semua orang happy, hidup kita semua akan happy. Jadi Arisa akan memilih jadi anak yang baik juga, menjadi orang yang sihat sebab selalu bersenaman, cergas. Betul. Okey, itu yang saya cuba buat untuk nak injectkan, apa maksud saya injectkan value tadi, injectkan feeling dia. Kita macam exaggerate, kita drama sikit. Drama sikit dalam tu supaya mereka lebih rasa macam lebih wow. Macam tadi dia tak berapa bagi perhatian, bila kita sebut je tentang dia, dia mula macam excited. Dia ada connection dengan kita. So kat situ lah sebenarnya kita nak tegur anak-anak kita punya kesalahan ke. Gunakan storytelling ini untuk kita nak menegur. Nak menegur apa-apa yang kita tidak puas hati, apa yang kita rasa macam tak betul, tadi makan tumpah, tadi pukul adik, tadi buat perangai, apa sahaja yang kita nak bagi tu, kita jangan beletih, kita tukarkan kepada storytelling. Okay? Sebab dengan storytelling dia rasa tak terancam, dia akan ambil baik kita punya nasihat tu. Kalau tak nak buat macam mana kak? Tu Encik Adam Hafiz tu kan, bapa-bapa yang macho-macho ni kadang-kadang dia tak berani, dia tak gerti nak buat apa gaya-gaya budak-budak ni kan. Kena belajarlah sikit sebab dah jadi parents kan. Kalau rasa macam tak boleh jadi kanak-kanak, je lah gaya macho tu pun tak apa. As long as storytelling tu ada. Actually semua orang boleh buat. Bagusnya lagi dengan storytelling ni, bila kita terbiasa bercerita, anak kita dia tak simpan rahsia dengan kita.
dan dia akan rasa dia disayangi dan dihargai dan diberi perhatian. Kalau tidak, nanti dia membesar semakin jauh dengan parent. Kecil-kecil kita rasa anak rapat. Bila anak dah nak masuk sekolah menengah, kita akan rasa anak tu macam makin jauh. Lagi kita akan rasa lebih mendebarkan adalah apabila anak-anak memilih orang lain untuk dia share cerita instead of ibu bapa dan guru sendiri. So storytelling ni adalah salah satu cara juga untuk kita keep in touch dengan anak-anak, bonding dengan anak-anak, beli jiwa anak-anak. Sebenarnya bila EQ dia dalam keadaan yang sejahtera, sihat, cerdas, dia tidak akan ada masalah IQ sangat dan dia tak akan ada masalah psikologi yang lain. Okay. So kanak-kanak inilah zaman yang paling kita kena beri perhatian. Rasulullah pun dia cakap apa? The first 7 years. Ahli psikologi kita sendiri, ramai ahli psikologi kita juga yang meng-highlightkan tentang the first 7 years. It's very important. Kemudian nak masuk the second half, the second 7 years itu approach kita dah ada didikan sedikit. Tapi bermain tu masih kena ada. Walaupun anak sekolah menengah. Anak sulung saya baru 13 tahun. Anak sulung yang bongsu 4 tahun. Tapi anak yang besar, storytelling kita kena adjust sikit. Tak macam kita dengan kanak-kanak yang kecil. Okay. Anak yang kecil kita boleh variasi lagi karakter kita. Alright. Sikit lagi saya nak sambung slide saya. Sorry Dr. Koo, just to inform, we have another 2 minutes before we open our Q&A session, ya. Alright. Thank you. So ini slide yang last tadi. Ini adalah gambaran saya dengan anak saya ni ketika bermain. I selalunya bermain dengan anak saya kalau kat rumah, sama ada dengan sand ataupun drawing. Drawing ni sebenarnya very powerful. Kalau kita guna drawing tadi dengan Aisyah tadi, Arisa kita tak sempat, ibu dia tak sempat nak sambung melukis. Sebenarnya ibu dia boleh ketika retail itu melukis juga di dalam itu. Kalau gunakan bermain atau sand tadi, boleh masukkan mainan-mainan lain di dalam itu. Sebab kita tokok tambah not just secara verbal tadi, tapi juga kalau kita guna material, sila masukkan juga material. Okay. Drawing pun sama. Drawing ni kita boleh sambung continue masuk dalam tu juga. Kita boleh letak love. Anak-anak ni kalau kita boleh lukis love dalam lukisan dia, dia punya happy tu macam nak melompat sampai ke langit tau. Kalau tak percaya, tanya kanak-kanak kat sini. Betul ke tak? Betul tak? Betul kan? So ini adalah contoh juga, yang lukisan ni contoh saya dengan mangsa kanak-kanak mangsa banjir, yang mana bila dia cerita kepada saya ceritakan balik dalam keadaan yang penuh empati, dia akan rasa diri dia difahami. Dan dia rasa lega lah sebab dia boleh express. Okay. Ini adalah saya punya contact information. Boleh pergi kepada page Center for Children and Family Enhancement. Ada klinik counselling, ada juga training yang kita lakukan di sana. Ini email saya dan juga nombor handphone untuk maklumat ibu bapa dan guru-guru. So itu sahaja, sekian daripada saya. Maafkan andai kata ada tersalah, terkalut-kalut. Yang awal-awal tadi dalam bahasa Inggeris anak-anak dah tak faham kan. So saya back tu kepada moderator Tuan Hadi. Thank you very much, Dr. Kusala, for such a beneficial session. Now, I would like to open the floor for a question and answer session. And you have any question, you can unmute and ask directly to Dr. Kusala, or you can chat. You can write it on chat box, and we will read it to you. So, please, parents, teachers, you have any question? Assalamualaikum. Cik Hadi, can I ask question to doctor? Yes, please, Puan Mazita. Thank you. Assalamualaikum, doctor. Okay, sorry, just want to get your opinion. If we have the children, girl, she is, still primary school level, like standard 5 or standard 6. But the way she thinks,
it's like teenager because of she got exposed to, to the Insta, to the TikTok, to the gadget nowadays. So the way she thinks, she perceives something is like she is already teenage. So if we want to do the storytelling to her, like we want to explore herself, we have to go the method like treat the teenage or the primary children. Okay. Thank you. Right. Good questions. Should I answer in Malay or BM? Boleh saya respon dalam BM supaya yang lain pun Boleh, boleh Doktor, boleh. jelas, lebih jelas. Actually let children be children. Naik lagi ke? Okay, dah boleh dengar balik kan? Boleh, boleh. Okay, let children be children. Sekarang ni kanak-kanak dia cepat matang. Kenapa cepat matang? Banyak sebab lah. Pemakanan dan sebagainya. Tetapi satu lagi faktor yang menjadikan seorang kanak-kanak itu cepat matang adalah tekanan. Tekanan akan menyebabkan seorang kanak-kanak itu cepat matang. Termasuklah tekanan bila dia sentiasa dengan gadget, phone, laptop dan sebagainya. Boleh dapat tak saya punya ni? Okey. Jadi bila dia cepat sangat matang, kita tak nak dia cepat sangat matang. Sebab dia menunjukkan tahap stres dia mungkin tinggi. Sistem belajar sekarang pun dah menunjukkan tekanan yang banyak. So let's parent biar bagi dia banyak peluang untuk jadi kanak-kanak. Biasa dengar tak orang tua kata kanak-kanak yang nakal besar nanti jadi anak yang baik dan cerdik. Ciri-ciri orang budak yang macam ciri kanak-kanak ataupun orang yang cerdik. Kerana dia express. Kita tak nak kanak-kanak ni dia keep inside. Keep inside means not good. Let them express. So, Puan Mazita tadi standard 5 standard 5, standard 4 masih kanak-kanak. So, bagi dia ruang lebih untuk dia rasa dia jadi kanak-kanak. Kalau nak storytelling pun mungkin sebenarnya dia suka je. Dia tunjuk matang macam mana pun semua orang ada inner child. Kalau tanya Tuan Hadi sendiri pun saya rasa ada masanya kalau boleh jadi kanak-kanak benda tu adalah sesuatu yang sangat menyeronokkan. So treat her or him ada kanak-kanak but boleh mix. Ada ketikanya ada kanak-kanak itu dipenuhi, ada ketikanya prepare dia untuk menjadi seorang teenager. So I think parent know what to do lah dengan kanak-kanak yang dia nak mencapai kematangan kan, stage-stage tentu. Lebihkan jadi kawan dan jadi kawan tu ada balance sikit. Jangan tinggalkan langsung sebab teenagers adalah proses yang transition yang sebenarnya banyak cabaran. Mana parents yang dah ada anak teenagers tahulah cabaran tu sangat besar. Sebab dia orang sendiri pun berkonflik. Hormon dia orang sendiri pun berkonflik. So make sure you balance. Fulfill dia punya zaman kanak-kanak itu dalam masa yang sama prepare dia untuk to be a teenager. Perubahan-perubahan not just pada ni kan, fizikal dia pun dah mula berubah. So let's prepare them for both. Menjawab Puan Mazita? Thank you, Dr. Kusuhaila. Thank you, Doktor. Okay. Let children be children. If you have any other question, we can take one more before we end the session. Adi, can I ask Yes, please. Dr. Kusuhaila? Yes, please. Okay. Assalamualaikum, Dr. Kusuhaila. My name is Puan Faliza. The question is, I want to talk in Malay. It's better. Senangkan untuk yang lain dengar, insyaAllah. Untuk pengetahuan semua, kita dapati bahawa anak-anak ni ada type of learner. Contohnya kinesthetic learner, auditory learner, and virtual learner. So bagaimana kita nak approach anak-anak yang more kepada kinesthetic learner ni, the beginning of a storytelling. Sometimes when I as an educator, very
bit difficult lah for the kinesthetic learner ni. Mungkin doktor boleh berikan perkongsian bagaimana kita nak approach. Sebab as you know that kinesthetic learner dia memang tak ada diam. Tapi bagaimana kita nak mulakan storytelling kita ni untuk mereka mungkin mendengar tapi dalam konteks anak-anak. Okey. Terima kasih doktor. Alright, saya cuba sebenarnya cara untuk nak catch kinesthetic learner ni adalah guna metod kinesthetik lah. Maksudnya beri dia orang ruang untuk dia orang gunakan the kinesthetic. Kalau dia orang kinesthetic learner, kita start dengan auditory. Memang dia payah nak catch di awal. So get dia orang punya attention dulu. Contohnya you can use many method lah sebenarnya. Saya percaya tuan-tuan dan perempuan lebih kreatif daripada saya lah kan. Lagi-lagi kalau yang deal dekat kindergarten ni. So you mungkin start dengan okay, everybody listen to the music. So let dia dance dulu, bagi dia fulfill dia punya kinesthetic. So and then kita boleh bagi syarat juga. Kalau ada seorang mungkin boleh tanya dia lagu apa yang dia nak supaya dia boleh macam ada klik. Kita nak klik dia je sebenarnya, nak klik dia supaya dia beri perhatian. And then can we sit down after we listen to the music? After we dance and then everybody need to sit down. Contohlah for example. So dia akan faham itu. Dan dia akan rasa macam kita tidak membelakangi dia. Dan saya rasa yang lain yang bukan kinesthetic learner pun dia akan enjoy. Sebab fitrah kanak-kanak ini bermain adalah sesuatu yang semula jadi dah. Kalau yang macam pasif-pasif pun kita nak dia aktif. Kita nak everyone boleh master tiga-tiga tu. Auditory, visual dan juga kinesthetic. So kalau kita nampak yang ada sikit yang kinesthetic ni dia susah nak fokus kan. Dia susah nak duduk diam. Let's kita catch dia punya attention tu dulu dengan fulfill dia punya tu. Energi dia berlebihan tu sebenarnya. Parents pun kalau anak yang terlalu aktif tengoklah mungkin ada banyak sugar intake. Sugar intake tak bagus untuk brain pun sebenarnya. Jangan banyak sangat makanan yang macam roti-roti putih. Itu pun boleh menjadikan dia ada banyak energi. Kalau susu pun try lah guna fresh milk atau susu yang tak ada sugar ni. Sugar ni apatah lagi dengan candy-nya, apatah lagi dengan jajannya kan. So just make sure itu je lah. Dan kalau dia hyper tu memang dia orang kinesthetic ni sebenarnya dia sangat kreatif, orang yang kreatif. Sebenarnya itu ciri-ciri yang bagus. Kita tak nak anak yang baik sangat. Bukanlah ketika kata baik tu macam baik sopan tu tak, kita nak dia jadi kanak-kanak lah. Kanak-kanak tu fitrah dia kita tahulah macam mana kan. Okay, saya harap menjawab Puan Faliza. Okay, terima kasih doktor atas penerangan. Satu lagi saya nak bertanya, boleh ke? Yang sila-sila. Okay, begini saya tertarik dengan apa yang doktor katakan tadi. Yalah, kadang-kadang as a educator or parents ni suka membebel, betul? Bukan membebel, bukan maksud membebel. Kadang-kadang why you always do this, why you always do that? That is a word yang selalu dibebelkan oleh educators dan make baby as a parent. Dan tadi doktor ada menyentuh bagaimana kadang-kadang bebelan tu boleh kita kaitkan dengan storytelling. So boleh tak berikan penjelasan yang lebih jelas lagi pada kami, pada saya daripada yang lain, bagaimana kita nak membebelkan satu kata, jangan jadikan sebebelan tapi mungkin more attract dan more orang kata yes, sebagainya. Bagaimana nak menghalusi emosi kanak-kanak. Okay, saya nak bagi satu metafor. Saya nak bagi metafor, saya harap semua parent dan educators boleh faham lah. Ketika seseorang itu sedang nak lemas, itu bukanlah masa sesuai untuk kita ajar dia macam mana nak berenang. Okey, boleh faham tak? Ketika dia sedang nak lemas, selamatkan dulu. Itu bukan masa yang sesuai untuk kita nak ajar dia berenang. Berenang ni kita prepare dia masa lain yang lebih sesuai untuk kita ajar dia berenang. Okey, maksud saya adalah parent ni dia tak boleh tak beletih. Sebab itu memang dah parent ni tapi banyak mana kita beletih. Sejauh mana, sedalam mana, setajam mana kita beletih, itu yang membezakan. Sebab parent ini
Beletik itu adalah cara kita nak educate sebenarnya. Parenting, gaya ibu bapa yang terbaik adalah tinggi kasih sayang, tinggi peraturan. Dua-dua kena tinggi. Dia tak boleh tinggi kasih sayang je, peraturan sikit-sikit, marah tak ada, tak boleh. Itu bukan gaya yang terbaik. Sayang sahaja tak ada peraturan bukan, marah ataupun peraturan saja tak ada kasih sayang pun bukan gaya ibu bapa yang terbaik. Dia mesti sama banyak. Okey? Di saat anak kita buat salah, penting untuk seorang ibu bapa tu dia kawal emosi. Okey, kawal emosi kerana apa? Kerana kita tak nak jadi kita nak jaga diri kita juga. Kita pun ada blood pressure nak kena jaga. Kita kena ada degup jantung yang kita nak kena jaga kan. So kita tarik nafas dulu and then try lah kawal sebaik yang mungkin. Sebab kata-kata kita might mencederakan bahagian otak anak kita. Kata-kata kita itu kadang-kala itulah yang dia akan ingat sampai ke besar. Kata-kata itu sebenarnya yang boleh menjadi penderaan. Penderaan ni bukan penderaan fizikal saja, penderaan mental dan emosi juga kesan dia besar. Jadi kita kawal lah. Kita kawal. Kalau kita nak rasa macam kalau tak lepas kita pula yang akan jadi ni kan. Kita macam kita express lah sikit feeling kita. Saya dengan anak saya kalau nak beletir waktu saya sempat conscious, waktu saya macam sempat ni kan saya akan kata macam sedihlah mama macam ni. Instead of kita nak beletir, kita express feeling kita. Tadi mama dah suruh kan tolong mama yang ini. Mama sedihlah bila anak-anak macam tak sayang mama, tak ikut, tak try bantu mama. Supaya dia nak dia faham beletir itu adalah bukan kita marah. Tapi beletir itu kita nak dia ada empati pada kita. Kita nak dia ada rasa sayang. Jadi kalau kita selit sikit Puan Faliza dengan feeling kita, kejujuran kita bercakap, bukan kita nak marah sebab kita marah, tapi kita beletir sebab kita nak dia faham situasi kita. Okey, yang itu satu step. Step kedua adalah jangan panjang sangat beletir itu, simpan masa lain. Malamnya ke, weekendnya ke, ataupun satu masa yang lebih sesuai, sambil duduk dengan dia, bercerita. That storytelling tadilah. Kalau yang besar sikit mungkin kita tak cerita macam kanak-kanak kan, tapi kita boleh cerita balik tentang apa kesalahan yang dia buat tadi, berikan dalam bentuk orang lain pun tak apa, nanti dia akan connect lah dengan diri dia. Itu maksud saya tadi, di saat seseorang itu nak lemas, bukan masa yang sesuai untuk ajar dia berenang, tapi kita cari find another time untuk betul-betul fahamkan dia. Jadi dengan cara macam tu, bila dia buat lagi, kita boleh recall je. Ingat tak dulu mama pernah cerita apa? Okey. Dia akan kata macam okey, faham. Jadi dia telah memberikan kita ruang untuk tidak suka dia, tak sayang dia. Sebenarnya sampai satu tahap pun saya selalu kata macam ni. Kalau marah tu tandanya apa? Faham, tandanya mama sayang. Anak-anak dah terbiasa dah dengan statement-statement macam tu. Kenapa mama suka cakap macam ni berulang-ulang? Sebab apa? Sebab nakkan kami jadi orang yang lebih baik, faham. Kalau macam tu kita tidak mencederakan emosi anak-anak. So saya harap saya menjawab Puan Faliza. Terima kasih doktor, penjelasan yang cantik sangat bagi saya dan semua yang ada. Terima kasih banyak. Okay. Thank you Puan Faliza for asking the question, and thank you to Dr. Kusala for answering. Once again, thank you very much Dr. Kusuhaila for a very beneficial session. I learned a lot today, and if you have any, I'm sorry because we have a time constraint. We have another session after this. If you have any more question, you can email Dr. Ku as the email that she provided before. Before we end the session, I would like to make a few announcements. After this at 11:30, we have another session with Oma and Hana. And the next Saturday on 6th November, we have two more sessions. We have one digital storytelling for teachers and parents who like to know or to learn how to do a digital storytelling, a simple digital storytelling using PowerPoint. You can join our session next week, Saturday. And after that, we have a storytelling, a mango tree storytelling with Genius Outlet teachers. It will be fun and activities, so please join us on next week Saturday as well. And before that, I will also have a few announcements, information to
ibu dan bapa yang punya anak berumur 3 hingga 6 tahun, Genius Aulad telah membuka pendaftaran untuk sesi prasekolah separuh hari dan juga sepenuh hari bagi tahun 2022. Ribat sebanyak RM100 untuk ibu bapa yang telah lengkap divaksinasi tertakluk pada terma dan syarat, participating centers only. And Genius Care, pusat jagaan kanak-kanak untuk bayi seawal usia 2 tahun hingga anak berumur 3 tahun telah dibuka di Almina Shah Alam dan juga Bandar Ainsdale Seremban, dan pendaftaran untuk sesi jagaan bagi tahun 2022 juga telah dibuka. Daftar sekarang, tempat adalah terhad kerana Genius Aulad dan Genius Care mementingkan SOP penjagaan yang ketat untuk menjamin keselamatan anak-anak. Thank you again to Dr. Kusaila, our speakers today, to all parents and teachers that joining us today, and insyaAllah that's wrap up our morning on behalf of Genius Aulad. Thank you all for making your time in your busy schedule to join us here this morning. It's been a pleasure to host this event, and I wish all of you a pleasant day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam, Cik Hadi. Thank you so much. Thank you. So how many stars you going to give me, kids? How many stars? 5 stars. Thank you so much. We see you again when I see you. Bye. I love you all. Bye. Bye.